Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati Tuan Nazir dan adik-adik jemaah puasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, sahabat saya, saudara Zainul, khususnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita menyambung pembacaan kitab kita. Kita membaca kitab Bahrul Madhi jilid yang ke-16, bab zuhud, hadis yang ke-29. Pada malam ini kita akan membaca satu hadis yang bertajuk bab man ittaqal maharrim fahuwa a'badan nas. Bab yang menyatakan suatu hadis yang membicarakan sesiapa yang takut segala yang diharamkan oleh syarak, maka dialah orang yang paling kuat berbuat ibadat. Kita akan membaca 5 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW yang dipesan Nabi kepada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau kita nak jadi manusia yang sempurna imannya, yang baik akhlaknya, yang bermutu tinggi imannya, maka Nabi kata 5 perkara ini hendaklah kita buat. Mudah-mudahan pelajaran kita malam ini memberikan manfaat, kerana hadis ini adalah sangat rapat dan sangat-sangat boleh kita amalkan. Baik, terlebih dahulu kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'khudhu anni haula'il kalimati faya'mal bihinna aw yu'allima man ya'mal bihinna. Faqala Abu Hurairah faqultu ana ya Rasulullah, fa'akhadha bi yadi fa'adda 5 wa qala ittaqil maharim takun a'badan nas warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'mina wa ahibba lin nas ma tuhibbu li nafsika takun muslima wa la tukthir dhahik fa inna kathrata dhahik tumitul qalb. Hadis Bukhari. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di kalangan kamu yang nak mengambil daripada aku dan akan segala ini kalimat supaya diamalkannya atau diajarkannya kepada siapa-siapa yang nak beramal. Satu hari dalam ramai-ramai Nabi tanya kepada sahabat-sahabat, siapa yang nak ambil ilmu daripada aku? Kalau dia nak, dia boleh amalkan dan dia boleh ajar pada orang lain. Maka orang yang paling hampir dengan Nabi lah yang akan mula-mula angkatkan. Dan orang yang paling hampir dengan Nabi, belajar dengan Nabi ini ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, ana ya Rasulullah, saya orangnya ya Rasulullah. Ini dia tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi. Mereka ni tunggu offer je dari Nabi. Siapa yang nak ikut aku? Terus angkat tangan. Dia pun tak tanya, mereka tidak tanya nak ke mana Rasulullah, nak buat apa ya Rasulullah. Kalau Nabi tanya siapa yang nak ikut aku, terus angkat tangan. Kita sekarang kalau tanya dulu, siapa nak ikut? Mana? Buat apa? Tanya dulu, puas hati baru ikut. Sahabat Nabi tidak. Sahabat Nabi dulu kalau Nabi offer saja, siapa yang nak ikut aku? Terus angkat tangan. Maka kata Rasulullah, jom pergi, rupa-rupanya pergi berdakwah dekat jin. Kamu duduk diam-diam di sini, jangan keluar daripada garisan ini. Aku nak dakwah daripada jin, daripada Yaman. Nak teman Nabi pergi dakwah dengan jin.
Mereka tak tanya apa yang Nabi ajar, nak buat apa Nabi ajar, sebab apa Nabi ajar. Yang mereka buat ialah apa yang Nabi offer, apa yang Nabi ajar, mereka akan angkat tangan. Ini sahabat-sahabat Nabi SAW. Serupalah dalam hadis ini. Nabi tanya, siapa yang di kalangan kamu yang nak ambil kalimah daripada aku, yang nak ambil pelajaran daripada aku untuk diamalkan ataupun dia ajar kepada orang lain? Abu Hurairah terus angkat tangan. Kenapa dia angkat tangan? Sebab dia adalah ketua pelajar 300 orang pelajar yang belajar dengan Nabi SAW di Masjid Nabawi, di satu tempat yang dipanggil Suffah, yang dipanggil sebagai Suffah, berenda Masjid Nabawi. Mereka ni belajar di Serambi Masjid Nabawi. Berapa ramai? 300 orang. Siapa ketua pelajarnya? Ketua pelajarnya ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang Nabi buat, ke mana Nabi pergi, ke mana saja Nabi buat, mereka ni akan ikut. Mereka akan belajar daripada Nabi, hafal hadis daripada Nabi, hafal Quran. Kerja mereka ialah belajar dan belajar dan belajar. Mereka tidak ada pekerjaan lain. Makan minum mereka ditaja oleh orang-orang Madinah. Ada makanan, alhamdulillah. Tidak ada makanan, puasa. Kalau tidak ada makanan, berlapar. Kerja mereka ialah belajar sampai Nabi wafat. Maka 18 tahun mereka umurnya. Ada yang 20 tahun umurnya. Selama 10 tahun mereka belajar dengan Nabi. Usia mereka 18 tahun, ada yang jadi general. Usamah bin Zaid 18 tahun jadi general. Muaz bin Jabal jadi governor, umur 18 tahun. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi ulama, malah menjadi sahabat Nabi yang paling banyak menghafaz hadis. Daripada 300 orang semuanya berjaya. Semua paling berjaya. 300 orang anak-anak didik Nabi yang dipanggil sebagai Ahlus Suffah. Tuan-tuan, tadi saya sebut tentang Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni tuan-tuan, sahabat Nabi. Bapa dia ialah anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah kahwin dapat anak namanya Usamah bin Zaid. Satu hari Usamah bin Zaid pinjam duit orang. Orang bertanya pada Usamah, bila kamu nak bayar? Kata Usamah, aku bayar lagi sebulan. Maka Nabi kata pada Usamah, hebat sungguh kamu Usamah. Kamu yakin umur kamu hidup lagi sebulan? Nabi kata dekat Usamah, hebat kamu ni Usamah. Kamu yakin kamu hidup lagi sebulan? Nabi tegur Usamah sebab nak bayar hutang lagi sebulan. Confident pula lagi sebulan boleh hidup. Kita lagi terror pada Usamah. Kita 9 tahun tuan-tuan. Lagi confident kita pada Usamah. 9 tahun bayar kereta, 20 tahun bayar rumah. Lagi terror kita. Allahu'alam. Dia di Afrika lah ya. Dan tuan. Baik. Kemudian Nabi kata kepada Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah nak ambil ilmu. Apa Nabi buat? Fa'akhadha biyadi. Kata Abu Hurairah, Nabi pegang tangan aku. Fa'akhadha maknanya ambil. Dipegangnya biyadi, tangan aku. Lalu Nabi berkata, fa'adda khamsan. Aku ni nak cerita kepada kamu 5 benda. Aku nak cerita kepada kamu 5 perkara. Tuan-tuan, Rasulullah adalah manusia yang paling banyak menyentuh. Yang paling banyak menyentuh. Touching ni banyak. Bukan setakat menyentuh jiwa, menyentuh zahir. Bila jumpa dengan budak-budak, Nabi usap kepala budak-budak. Bila jumpa kanak-kanak, Nabi dukung kanak-kanak. Nabi tengah baca khutbah, datang cucunya merangkak. Nabi berhenti baca khutbah, Nabi ambil cucunya, Nabi dukung cucunya, dan Nabi teruskan membaca khutbah sambil pegang cucu. Kita hari ini pula perlekat dekat masjid. Kanak-kanak bawah 5 tahun dilarang masuk masjid. Nabi Muhammad dukung cucu yang merangkak bila Nabi baca khutbah. Kita hari ini lekat papan kenyataan. Kanak-kanak dilarang masuk. Terror sungguh kita hari itu. Yang tu yang kita kena kaji balik. Kalau daripada kecil kita larang budak-budak ke masjid, nak tunggu tua baru sampai. Itu yang tak sampai-sampai. Biar kita didik dari